Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 6 iaitu 6.6 larutan piawai. Okey, daripada topik ini kita akan belajar cara-cara untuk membuat larutan piawai daripada bahan pepejar. Kemudian untuk video yang kedua kita akan belajar daripada larutan itu kita akan buat pencairan larutan aqueous. Okey. So sekarang ni kita nak tahu dulu apakah maksud larutan piawai. Okey. Larutan piawai ni maksudnya adalah kepekatannya adalah diketahui. Okey, larutan piawai tu kita tahu kepekatannya. Okey. Untuk membuat larutan piawai, alat radas yang kita biasa gunakannya adalah kelalang volumetrik. Okey, ini adalah contoh kelalang volumetrik. Okey, dia ada pelbagai saiz daripada saiz 25 ml sehinggalah saiznya adalah 5 liter. Okey. So sekarang ni kita tengok ini adalah kelalang volumetrik. Okey, awak nampak tak kat sini ada senggatan dia. Warna putih ni kan. Dekat warna putih ini senggatan dia ni, ini adalah tanda aras air suling yang kita perlu masukkan. Okey, air untuk membuat larutan, kita akan masukkan larutan natrium hidroksida, kemudian kita akan tambah air suling sehingga senggatan yang telah ditetapkan. Okey, dan kita kena goncangkan. Okey. Sekejap lagi kita akan tengok cara penyediaan dia. Okey. So sekarang ni kita nak buat dulu macam mana penyediaan larutan piawai. Tengok contoh pertama ni. Okey. Penyediaan 250 cm padu larutan piawai natrium hidroksida iaitu NaOH 0.0 mol DM negatif 3. Okey, ingat lagi yang kita belajar dalam topik sebelum ni. Okey. Kalau dekat sini dia kata mol DM negatif 3, ini adalah apa? Kemolaran. Okey, kemolaran dia punya simbolnya adalah M besar. Okey. Okey, soalan ini dia kata penyediaan 250 cm padu. Maksudnya kita nak hasilkan larutan natrium hidroksida tu sebanyak berapa? 250 cm padu. So 250 cm padu ni adalah bersamaan adalah isi padu. Itu volume lah. Okey, dan kepekatannya adalah 0.1 mol DM-3. Okey. Untuk menyediakan larutan piawai natrium hidroksida ni, bahan yang kita perlukan adalah bahan pepejar natrium hidroksida dan air lah. Biasanya air suling. Okey, alat radas, penimbang elektronik, bika, kelalang volumetrik 250 dengan rok kaca. Kenapa kelalang volumetrik 250? Sebab larutan yang kita nak sediakan adalah sebanyak 250 cm padu kan. Okey, so nak sediakan 250, so kena guna kelalang volumetrik sebanyak 250 cm padu. Okey, so langkah pertama untuk membuat larutan piawai adalah kita kena kira jisim natrium hidroksida. Okey, so macam mana kita nak kira jisim natrium hidroksida? Okey, kita tengok kat sini apa maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi adalah isi padu sebanyak 250 cm padu. Dan dia bagi kemolaran sama dengan 0.1 mol kan? Okey. So ingat lagi tak daripada rumus daripada kemolaran dan daripada isi padu kita sudah belajar pada minggu lepas. Okey, ada satu rumus yang kita boleh terbitkan iaitu N sama dengan mv per 1000. Tapi cikgu, kita bukan nak cari mol. Kita nak cari apa? Kita nak cari jisim. Jisim apa? Jisim gram kan? Okey, so macam mana kita nak cari jisim? Okey, so ini ingat lagi tak rumus JIB yang kita belajar hari tu? JIB, JIB. Kan? Ini mol. Okey, mol. Okey, jisim mol kat sini adalah JMR.
isi padu mol ini adalah isi padu molar. Bilangan mol dengan kat sini adalah nombor Avogadro. So dekat sini mana satu yang melibatkan jisim? Jisimnya kat sini. So nak cari jisim macam mana? Tutup jisim. Mol darab dengan JMR. So nak cari jisim. Mol darab dan dengan JMR. So sekarang ni bukan nak cari jisim. Kan? So, untuk soalan ini kita perlu pakai rumus N sama dengan MV per 1000 dan satu lagi jisim sama dengan mol darab JMR. Okey? Okey, so kat sini dah tunjukkan. Okey. So macam ni kita nak guna rumus N sama dengan MV per 1000, kita masukkanlah nilai. M sama dengan 0.1. V sama dengan 250. Bahagi dengan 1000, kenapa? Nak tukar ke dalam DM kan? Okey, so nilainya adalah 0.025 mol. Daripada mol ini, kita akan guna rumus jisim sama dengan mol darab JMR. JMR dekat mana? JMR tu adalah Na tambah O tambah H. Jisim atom relatif lah. So kat sini dia dah bagi tahu dah jisim atom relatif untuk NaOH adalah 40. So mol tadi 0.025 darab 40 bersamaan 1.0 gram. Okey, maksudnya apa? Untuk nak membuat larutan piawai natrium hidroksida sebanyak 250 cm padu dan kemolarannya adalah 0.1, kita memerlukan 1 gram natrium hidroksida. Okey, so sekarang ni kita akan buat prosedur. Okey, step yang kedua kita akan buat prosedur. Okey, prosedur pertama adalah timbang 1.0 gram natrium hidroksida. Timbanglah menggunakan penimbang elektronik kan. Okey, yang kedua tambah sedikit air suling untuk melarutkan natrium hidroksida. Okey, so lepas timbang kita akan masukkan natrium hidroksida tu ke dalam bekas. Okey, diperbejalkan. Okey, kemudian kita tambah sedikit, jangan banyak, sedikit air suling dan kita larutkan dulu. Okey, larutkan, kita kacau, kita larutkan sampai tak ada dia punya ketul-ketul kat sini. Kemudian pindahkan larutan ke dalam 250 volumetrik dengan menggunakan corong turas. Corong turas yang ni lah. Tak nak bagi dia tumpah. Okey. Bilas bika dan corong turas dengan air suling. Okey, bilas tu sekejap lagi saya bagi tahu Okey, pindahkan ke dalam volumetrik, lepas kita bilas bekas dengan corong air turas dengan air suling, kita masukkan semula ke dalam ke lalang volumetrik. Okey, kemudian bilas bika dengan air suling, bilas lagi. Okey. Tambah air suling ke dalam volumetrik sehingga tanda segatan. Okey, kemudian tutup ke lalang volumetrik dan goncang. Okey. So, penangan kat sini ada gambar. Untuk gambar untuk kita nak lebih fahamlah. Okey. So, tadi kan saya kata yang pertama ini adalah natrium karbonat. Kita tukarlah kat sini Okey. So, kat sini natrium hidroksida lah. Okey. Kita tambah sedikit air suling. Ini banyak tau. Tak perlu banyak. Okey. Tambah sikit sahaja sehinggalah dia larut. Okey. Kemudian, okey, dengan menggunakan corong turas, kita pun masuklah ke dalam larutan yang kita kacau-kacau tadi, kita masukkan ke dalam volumetrik. Okey, kemudian bilaskan corong turas dengan air suling. Okey, kenapa kena bilas? Ini tolong take note, okey. Untuk kenapa bilas? Okey, untuk memastikan, okey, semua NaOH telah dipindahkan, okey, dipindahkan ke dalam ke lalang volumetrik. Okey, kenapa perlu bilas? Sebab untuk pastikan, okey, tak ada yang terlekat-terlekat dekat sini, yang melekat-lekat dekat sini. Okey, kita letak air suling sikit.
kita pastikan yang melekat-lekat kat sini natrium hidroksida tu okey semua masuk ke dalam volumetric flask. Okey. Kenapa tadi dia kata bika ni, bilas bika. Okey, kenapa bilas bika? Sama sahaja sebab untuk memastikan natrium hidroksida semua dimasukkan ke dalam volumetric flask. Okey. Dia tak ada yang tertinggal sikit pun. Okey. Kemudian okey. Kemudian tambahkan air suling. Okey, tambahkan air suling dengan menggunakan penitis. Okey, kenapa guna penitis? Okey, so sekarang ni kan kita masukkan air suling kan. Bila nak sampai dekat senggatan ni, kita tak nak bagi air lebih kan. Okey, jadi kita gunakan penitis untuk mendapatkan isi padu NaOH yang tepat. Okey, untuk mendapatkan isi padu yang tepat. Maksudnya, bila kita masukkan air suling tu, air tak lebih. Dia betul-betul pada senggatan tu. Okey, dan kita kena tutup volumetric flask ni. Okey, kemudian kita goncangkan. Kenapa perlu goncang? Okey, untuk memastikan semua NaOH dilarutkan dengan sekata. Okey, so ini yang saya tulis tu awak tolong take note ada dalam soalan akan ditanya nanti. Okey? Seterusnya. Okey? So, itulah saja prosedur untuk menghasilkan larutan piawai. Okey, so ini ayat dia lah. Gambar rajah tu hanya untuk awak faham sahaja. Okey, so kita tengok latihan dia. Okey, tengok latihan. Latihan dekat bawah. Okey, sekejap. Okey. Soalan 31. Huraikan bagaimana 100 cm padu larutan natrium hidroksida 2.0 mol dm boleh disediakan dalam makmal sekolah. Huraian anda mestilah termasuk pengiraan. Okey. Untuk soalan ini, dia tanya macam mana kita nak menghasilkan 100 cm padu larutan natrium hidroksida. Kemolarannya adalah 2.0 mol. Okey. Okey, so yang pertama apa yang kita perlu tadi? Kita perlu cari GSAM kan? Okey. So nak cari GSAM, okey, daripada maklumat diberi apa? 100 cm padu ni adalah mewakili cm padu adalah isi padu kan? Isi padu adalah V. 2.0 mol adalah kemolaran. Okey, so daripada isi padu dengan kemolaran, apa yang kita boleh cari? Kita boleh cari mol. Rumusnya apa? N sama dengan MV per 1000. M sama dengan MV per 1000. Okey, boleh cari mol? Boleh. So sekarang kita boleh kira lah. M berapa? 2.0. V berapa? 100. Bahagi dengan 1000. Okey, berapa? Kat sini adalah 0.2 mol. Okey. Kemudian daripada mol kita kena cari apa? GSAM. Okey, rumus GSAM adalah mol darab dengan JMR. Atas tadi saya dah terangkan kan? Okey, so mol dia berapa? Mol dia adalah 0.2. Dekat sini nak menyediakan natrium hidroksida. So natrium hidroksida kita dah kira tadi. GSAM molekul relatifnya adalah 40 kan? So darab sajalah 40. So bila kita kat sini, okey, berapa gram kita perlukan natrium hidroksida? Iaitu 8.0 gram. Okey, so macam mana pula prosedur dia? Prosedur dia yang pertama, timbang. Timbang berapa? 8.0 gram. 8.0 gram natrium hidroksida. Tambah sedikit air suling untuk melarutkan apa? Untuk melarutkan pepejal natrium hidroksida di dalam bika. Kemudian kacau kan? Okey. Kemudian
Yang ketiga, pindahkan. Okey. Pindahkan larutan ke dalam 250 ke dalam volumetrik. Okay, sekarang ni soalan dia kata nak menghasilkan berapa? 100 cm padu je kan? Okey, so kat sini tukar daripada 550 tukar kepada berapa? 100 sajalah. 100 ke dalam. Okey, pindahkan larutan ke dalam 100 ke dalam volumetrik dengan menggunakan corong turas. Okey, yang D, okey, bilas bika dengan air suling. Yang ini adalah keywords yang kita perlu tahulah. E adalah pindahkan ke dalam volumetrik. Okey, ayat sama sahaja dengan contoh tadi. Seterusnya, bilas bika dengan air suling. Seterusnya, tambahkan air suling. Tambahkan air suling ke dalam volumetrik sehingga tanda senggatan. Okey, yang ke akhir sekali, tutup ke dalam volumetrik dan goncang ke dalam volumetrik. Dah siap. Okey, so itu sahaja untuk larutan piawai daripada bahan pepejas. Okey, untuk video seterusnya, kita tengok pencairan larutan aqueous. Okey, terima kasih.